Avengers! Assemble. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to Sembang Marvel. Kita sekali lagi, hari ni kita bertiga. Betul. Kita bersama dengan tak lain dan tak bukan. Saya dah jadi ahli rasmi. Terima kasih. Yes. Selamat Kita ada tinggal. panel yang tetap sekarang ni, Anik Barang Sejuk. Cakap selamat tinggal kepada Jangan. Jangan kurang. Okey. Okey, hari ni seperti yang dijanjikan, tak adalah janjikan pun. Tapi disebabkan ramai permintaan dekat komen, dekat TikTok, Ya, betul. yang minta untuk kita sembangkan tentang Across the Spider-Verse. Dan berkenaan dengan Across Spider-Verse ni memang banyak. Sampai kan tak pernah aku menulis kat atas buku ni untuk kita take note apa nak cakap hari ni. Tapi kena tulis sebab banyak benda nak kita nak Betul. kupas lah dalam Itu Across satu. the Spider-Verse. Ingat tak waktu trailer kan kau cakap kau tak minat sangat kan kartun-kartun ni kan? Ya, betul. Tapi apa Dia mengubah 360. Disebabkan Into the Spider-Verse tu adalah benda yang banyak saya kutuk tau. Pasal saya cakap tak perlulah buat Spider-Man dalam animated apa semua. Kita dah ada kot Spider-Man live action apa semua kan. I mean, saya seorang yang konservatif masa tu memang saya against lah. Tapi bila dah masuk Across the Spider-Verse ni, saya nampak dia punya kerelevanan kenapa dia buat animated series ni. Tapi tak apa, kita mungkin boleh terus kepada bedah siasat filem Across the Spider-Verse Okay, ni. kita pergi dekat Anik dulu. Review ringkas and rating kau. Betul. Okey. Aku banyak benda nak borang ni. Aku ada buat juga kat notes. Oi. Panjang bos. Dia ada dua iPhone ni. Satu Satu aku tengok live, tengok live, aku satu dia ada notes dia. notes. Silakan. Okey, aku cakap secara overall tentang movie ni. Aku rasa kalau korang tengok dekat internet pun dah ramai orang puji, okay, the best. Inilah the real multiverse movie yang sebenarnya untuk MCU kan. Dia orang compare lah dengan Doctor Strange. Tu memang katanya lah hauk sedikit. Tapi yang best ni kat sini, okay, dia orang tak jadikan kepelbagaian karakter Spider-Man tu yang banyak-banyak tu untuk jadikan sebagai, okay, ini adalah key yang menjadikan movie ni best. Tapi boleh cakap spoiler dah? Boleh. Yang best ni sebab, okay, orang ingat macam alah, nanti mestilah yang bestnya pasal movie ni sebab banyak sangat nostalgia karakter lah daripada Spider-Man ini, universe ni. Tapi sebenarnya yang bestnya plot twist, Miles Morales jumpa dengan alter diri dia yang dah jahat. Betul. So itu yang macam lagi plot twist, ditambah pula dengan ending tiba-tiba macam okay, dah tak ada apa-apa, macam tergantung dengan problem yang Mas kena hadap dengan Spot lagi, dengan Miguel lagi, dengan dia nak selamatkan bapak dia lagi. So benda tu macam ingin kita macam habis macam tu je. Itu yang sebenarnya kekuatan yang kenapa macam aku punya mic tu jangan pegang dia punya tu. Okay. Alright, okay. So itu yang bagi aku kekuatan untuk movie ni lah. Macam dia tak depend sangat dekat karakter. Okay, dia bagi tahu dekat trailer, oh banyak gila karakter, tapi sebenarnya ada lagi satu plot twist, which is storyline tu yang bagi best ni bila dia jumpa dengan diri dia. Itu bagi aku yang best lah. Overall 10/10. Full marks Okay lah, the best lah. Dia sebenarnya aku pun macam Adib juga. Aku macam alamak, kartun ni macam kan. benda kan. Tapi yang best sebab dia ada 3 pengarah kan. Oh je ke? Yeah, Aku tak pasal. Dia ada 3 pengarah. 3 pengarah tu ada dia punya artwork dia sendiri. So kita maaf, okay, ni universe ni, okay, ni pengarah ni sentuhan pengarah yang ni. Yang ni sentuhan pengarah. Tapi aku lupa nama pengarah dia. Aku tak adalah nak kaji sangat kan. Tapi overall gabungan 3 pengarah, which is storyline dia mantap. So MCU lagi sekali, Disney korang kena cuak Itulah aku cakap. Orang dah start compare ni, korang dah kena start. Sebab tu dia tunda tarikh filem. Tapi 4 tahun. Kevin Feige kan yang MCU ada terlibat dengan projek Across the ada Spider-Verse. juga. Betul, Okay, ada. okay. Sebab tu nampak Sony kemas sikit. Kalau tidak dia kan haru biru. Haru biru kan. Maksudnya diorang minta nasihat advice daripada MCU untuk Buat. nak masukkan, sebab dia kan relate dengan universe. Okay, pandangan review dan berapa banyak rating yang abang bagi? 9/10. Okay, review sikit. Review dia dia membawa kesinambungan yang macam yang first pun aku suka. Sebab satu lagu best. Betul. Dia punya animation cantik semua. Perfect lah. Cuma second ni bila aku tengok, aku letak expectation yang sangat tinggi tau. Memang
above expectation aku sebenarnya. Okay, faham. Menarik, banyak. Lagi-lagi dia ada banyak easter egg yang macam serius lah benda ni masuk. Dia tak adalah literally macam kita expect ada 3 Spider-Man yang keluar kan. Benda tu tak muncul. Tapi benda yang lebih menarik yang ditunjukkan. So aku tak sabar untuk Beyond the Spider-Verse ni pula. Apa akan jadi. Untuk kau, Dip? Okay, kita review kita bagi tak menyentuh plot-plot lagi kan. Okay. Apa. Kita takut. Pernah dalam kita punya podcast Sema Marvel sebelum ni, saya cakap yang Across the Spider-Verse ni sepatutnya dibahagikan kepada volume 1 dengan volume 2. Betul. Kalau abang ingat lah. Kan? Dan kita dah nampak sebenarnya memang dibahagikan 2 tapi dia ubah nama which Betul, is Beyond. Across the Spider-Verse volume 2 tu jadi Beyond the Spider-Verse volume 2. Yang mana masa tengok Into the Spider-Verse, memang saya cakap awal lah anti lah dengan tengok pun sebab terpaksa. Sebab rasa macam apa dah kau nak matikan Peter Parker ke apa kan. Miles Morales ni siapa pula kan. So bila tengok Across the Spider-Verse ni, saya tengok balik Into the Spider-Verse, faham balik cerita tu. And bila kita go into the Spider-Verse dengan dia punya kesinambungan Across the Spider-Verse ni, kita nampak dia macam seolah-olah 2 movie yang berbeza tetapi satu jalan yang menarik dia nak bawa kita ni kan. So Into the Spider-Verse saya tak bagi rating sebab saya cakap kan, saya tak suka kan. Tapi Across the Spider-Verse ni dia membuka hati saya untuk bagi sekurang-kurangnya 9.5/10. Uish, tinggi. 0.5 tu adalah disebabkan ending yang tergantung lah. Tapi kita tak boleh nak persoalkan. Betul. Sebab Marvel jarang bagi ending tergantung. Last kita tengok adalah waktu Infinity Wars. Betul. So ini ending memang betul-betul tergantung. Dan reviewnya adalah secara ringkas, ini adalah fan service untuk Spider-Man fans. Betul. Marvel Spider-Man fans. Yang mana daripada dulu lagi dah tengok kan, layan komik, layan game lagi kan. Itu lagi lah suka main game kan. Masa Tobey Maguire suarakan Spider-Man bapak barai. Betul. Okay. Kita kena lebih laju sebab banyak lagi kita nak sembang. Betul. Benda yang mungkin orang nantikan easter egg. Betul. Kita gabungkanlah plot dengan easter egg. Okay. Saya start dululah. Okay. Note saya kat sini plot Across the Spider-Verse ni dia unik tau. Sebab walaupun cerita ni mengenai Miles Morales, tetapi cerita ni start dengan Gwen. Betul. Starting tu Gwen. Dia macam dia cerita pasal Gwen tu kan. Pasal masalah ayah dia. Lepas tu macam mana Gwen masuk ke dalam multiverse. Which is kita kena ingat sebenarnya watak Miguel O'Hara ni, ini easter egg jugalah. Miguel O'Hara ni dia dah muncul dalam Into the Spider-Verse. Betul, end credit. End credit scene. Masa tu yang kita tengok macam ada yang timbulkan persoalan yang selama ni siapa yang jaga multiverse apa semua. Betul. Dalam kita update sikit lah sebab kita ada buat live hari tu. So dalam live kita tu ada beberapa, salah seorang adalah Magnificent dengan Amber Heard. Kita bincangkan tentang benda ni sebenarnya. Salah satunya isu dia, siapa yang menjaga Spider-Verse sebelum Miguel O'Hara. Itu persoalan yang best juga tu. Macam siapa sebenarnya? Takkan Miguel yang memulakan, sebab kalau ikut comic reference dia tak ada terlibat dengan, dia tak menjaga Spider-Verse kan? Tak ada. Terpegun ke? Terpegun. So antara teorinya adalah, nak masuk teori ke? Boleh tak ada masalah. Antara teorinya adalah campak je. Sebab kita tahu ada filem Madam Web akan datang. Yes. Dan kita tahu salah satu tugas Madam Web adalah terlibat dengan Spider-Verse. Betul. Okay. Dia yang menjaga multiverse among the spider ni. So kalau ikut reference dalam movie tu, dia ada mention yang macam mana Miguel O'Hara ni sebenarnya dia adalah apa, kira macam among elites lah kan. Ya, betul. So boleh jadi tak ada founder dia kan. So founder dia boleh jadi sebenarnya adalah Madam Web. Sebab Madam Web pun tak lama lagi akan keluar movie dia. Okay, aku nak sentuh topik lain. Sorry, dia macam tiba-tiba. Tak ada masalah. Asalkan Spider-Man. Bila Adib cakap pasal Gwen, okay, ini dia macam ada confusing info. Tapi kalau ada salah tolong betulkan Adib dengan Izzat. Okay, sila. Bila dia cakap Spider-Man perlukan pengorbanan, Miguel cakap Spider-Man perlukan pengorbanan. Okay, dia ada first incident. Dia at least satu Spider-Man perlu ada 2 kematian. Canon event. The first one tu pencetus dia. The second one tu kira continuous dia untuk menjadi Spider-Man tu, jadi lagi kuat, solid.
Okay, so kita tengok sekarang ni Miles dia on the way ke second lah, which is bapak dia akan meninggal, akan mati kan. Okay, so the event is still going, dan tiba-tiba kan masa tu Gwen kena campak ke rumah dia balik, and then suddenly bapak dia tak jadi naik pangkat. So adakah di situ kita boleh nampak, okay, Gwen nak cakap, okay, aku nak cerita kat Miguel, okay Miguel, bapak aku tak naik pangkat, so aku nak cakap apa, aku still Spider Gwen. So mungkin adakah macam mana konflik tu, aku tak tahu nak expresskan benda tu. Benda yang sama kita orang bincang waktu live itu, kita orang cakap juga. Okay. Sebab bila dia cakap setiap kapten akan mati kan, tiba-tiba Spider Gwen bapak dia tak jadi kapten dah, dia dah berhenti kan. So indirectly bapak dia takkan mati lah, sebab bapak dia bukan kapten dah. Betul. So aku rasa Gwen itu yang dia nak sampaikan kepada Miles. Kalau sebab bapak dia belum jadi kapten lagi lah, beberapa hari lagi secara official. So kalau Miles berjaya convincekan bapak dia di Spider-Man, so kau jangan jadi kapten dah, kemudian bapak dia hidup. Okay. Tapi okay, sorry aku masuk lagi je topik lain pula. Okay, sekarang ni Miles Morales dia serabut gila. Bagi aku dia budak yang serabut lah. Betul. Dan aku faham Miguel ada konflik dia sendiri. Betul. Okay, Miles pun dia ada konflik dia sendiri. Okay, aku kaitkan kenapa kan bila dia kena kejar dengan Spider Society, macam budak ni senang gila, lincah gila. Okay, bila kita ni teori aku, dan bila aku baca teori lain sama dengan apa yang aku rasa. Diorang ni dah acknowledge dengan rasa empathy, ataupun dia kata apa, the great aku lupa dia punya slogan itu. Memang dia kata okay, tak apalah, budak ni nak samakan bapak dia, kita macam tangkap dia macam relax-relax lah. Miguel yang beria gila. Sebab aku yakin Miguel tu dia macam okay, aku dah try dah benda ni, memang tak jadi. Dan aku rasa macam budak ni macam lihat tu lah, aku tak nak tiba-tiba bapak tak mati, mana boleh macam tu, anak aku semua dah mati. So mungkin adalah dia rasa macam tak boleh ni, cemburu. Dia pun sebab kalau kita tengok, okay, diorang punya emotional diorang tu dah berubah. Kalau kita tengok Miguel masa end credit scene yang the first one, dia macam ceria lah, dia ada humor dia lah. Tapi bila kat sini dia macam grumpy gila. Betul. Tapi aku nampak dia punya kelakar dia masa dia nak kejar Miles Morales lah. Dia macam kelakar sikit lah bagi aku kan. So aku rasa macam konflik dia tu bermain di situ. Okay, aku next to the next topic. Sorry, dia banyak sangat. Tak apa. Berkait. Go on. Okay, sekarang ni yang Miles kena settlekan, dia kena settlekan dengan Prowler di Earth 42. Betul. Dia kena settlekan pasal Spot. Betul. Dia kena settlekan Miguel. So apa yang akan berlaku di Beyond Spider-Verse? Okay, ni pendapat aku, nanti aku nak tanya korang je. Okay, adakah Prowler Bad Miles tu akan gabung dengan Miles Morales untuk melawan Spot? Bagaimana dengan Miguel? Miguel pun mungkin, tapi Miguel akan ditahan oleh Gwen bersama dengan tim Spider Warrior kan. So itu yang aku rasa yang bakal berlaku lah. Mungkin ada yang team up, ada mungkin macam tak tahu lah, Prowler mungkin rasa macam tak nak aku nak kau siapa, ataupun mungkin dia akan bergabung sebab rasa macam ini adalah sisi aku yang baik kalau bapak aku tak meninggal, tak mati. So itu yang aku nampak dia punya chaos dia yang akan berlaku lah. Okay, kalau korang macam mana? Aku rasa nampak 3 konflik tu kan. Okay. Aku tak tahulah, kalau nak predict, aku tak rasa kalau Sony buat, aku prefer untuk Spider-Man tu Prowler tu tak berpihak pada Miles lah. Okay, faham. Dia menjadi musuh, kira ada battle jugalah. Okay. So konflik, tapi tak tahulah, sebab dia akan jadi struggle untuk kemaskan konflik lepas tu macam mana nak settle kan. Betul. Aku looking forward untuk Sony macam mana korang nak susun benda tu. Sebab kalau macam tiba-tiba The Prowler tu bantu Miles, dia macam senang sangat lepas tu. Betul lah, kan? Betul juga. Okay, dia macam senang sangat. So kalau konflik dia akan jadi lagi best kalau Prowler tu memang tak setuju dengan Miles. Dia gabung dengan Spot. Itu lepas tu konflik makin lagi ni lah. Sebab satu lagi kan, sebab kau dah mention pasal Miguel, pasal dia punya dengki dan sebagainya. Kalau kita ingat semula kan, benda ni sebenarnya adalah template yang sama waktu No Way Home. Betul. Ingat tak waktu siapa ni, Tom Holland nak cuba selamatkan setiap villain, apa yang Dr. Strange cakap? Dia kata villain ni semua diorang punya takdir memang mati dekat tangan Spider-Man. Kau tak boleh ubah lah takdir dia.
So benda yang sama Miguel O'Hara nak cuba buat dekat Miles Morales punya bapak. Okay. Tapi at the end of No Way Home, apa yang jadi? Villain tu berjaya diselamatkan. Betul. Maksudnya dalam cerita ni, aku rasa at the end bapak Miles akan survive, akan hidup. Okay. So dia nak melawan takdir lah macam tu lah kot. Tapi yelah, sebab kalau ikut template No Way Home macam tu kan. Sebab Miguel O'Hara ni aku rasa nampak pattern bila yang menjaga multiverse ni macam ada satu kepercayaan. Oh, kau tak boleh melawan takdir, kau tak boleh nak buat benda ni. Benda ni kalau buat macam ni pun akan rosak multiverse. Macam tu lah. Okay, faham. Dan untuk keserabutan ni juga, aku rasa salah utamanya adalah, ada dua salah lah. First kali, salah donat yang dibaling oleh Miles kepada Bagel. Baker tu. Kalau dia tak baling tu, aku rasa selamat lah kan. Dia tak dendam sangat lah. Okay, dia scene yang paling kelakar kan. You created me and I create you. Why you create him Spider-Man? Bapak dia tanya tu kan. Dan kita tahu sebenarnya kalau macam Beyond the Spider-Verse nanti, ia adalah menjadi satu penceritaan yang unik lah. Sebab betul, tak pernah lagi dalam live Spider-Man hadap 3 konflik yang berbeza serentak. Macam Spider-Man live action kita tengok memang tak ada lah kan. Dan kita kena tahu juga Beyond the Spider-Verse akan menjadi satu titik pertemuan ataupun titik perbezaan yang mana, okay, sebab dia cakap last kan, Beyond the Spider-Verse kan, adakah Miles Morales akan jadi live action? Tapi itu dia akan memang dalam ni. Cuma adakah dia akan dalam universe yang sama? Macam mana storyline dia perkenalkan. Betul. Okay, sebab macam Miguel O'Hara cakap, Miles Morales ni tak sepatutnya jadi Spider-Man. Bukan dia jadi Spider-Man. Sebab tu dia kembali kepada bila dia masuk dalam yang apa, laba-laba yang nak kembalikan dia kepada dimension dia kan. Dia pergi ke tersalah dimension sebab Spider tu detect DNA daripada spider radioaktif mana yang gigit dia. Betul. Dia daripada Earth lain, tapi radioaktif spider yang gigit dia tu adalah daripada Earth 42. Betul. Sebab tu dia dihantar ke Earth 42. Kan Miguel O'Hara cakap Spider-Man in your reality will continue to live if you are not being the Spider-Man. Sebab dalam satu masa tak boleh ada 2 Spider-Man. Yes. Ini mengingatkan aku tentang satu benda teori yang kita cakap. Miles Morales live action. Yes. Betul. Bila Miguel kata tak boleh ada 2 Spider-Man dalam satu universe, macam mana dia nak MCU nak mewujudkan Miles Morales? Betul. Dengan konsep dan teori ni, teori yang sama. Boleh jadi tak? Sebab kita tahu kan, sebab waktu lepas event No Way Home, The Vulture tiba-tiba muncul dekat Morbius punya universe. Betul. Tiba-tiba either Andrew Garfield atau Miles Morales yang salah, dia bersama dengan Andrew Garfield ke macam tu lah. So Andrew Garfield akan mati. Tak tahu. Boleh jadi juga. Tapi kalau dua orang tu daripada universe yang berbeza, dua orang boleh survive lah. Logik tak? Itu pun logik juga. Kan? Make sense? Sebab kalau macam seorang tu mati, seorang hidup, okay. Tapi kalau dua-dua daripada universe yang sama, tapi duduk satu universe yang sama, maksudnya seorang tu datang daripada universe yang lain, tiba-tiba dia ada dekat universe tu. So logiknya boleh survive lah, betul tak? Faham? Tapi dia akan glitch kan? Itu isunya. Okay, isu glitch ni nak bincang sekarang ke tak? Bincang je terus. Okay, okay Nip, nak tanya kau kan, macam aku dengan Izzat kita dah sembang juga masa live. Isu glitch ni perasan tak dalam No Way Home tak berlaku? Sebab ianya adalah sebab apa? Magic Multiverse. Okay, bagi aku lah, okay, glitch ni dia berlaku sebab dalam universe Spider-Verse itu orang tag yang dia tag lah. Dia tak, kalau dalam No Way Home dia adalah spell punya version. Magic tu bagi konsep dia okay lah, very perfection lah rather than tag. Lagi satu, sorry guys, tarik terputus, ada masalah teknikal. Biasalah Izzat ni dia manage banyak podcast. So banyak sangat video aku lupa nak edit, nak buang dalam kamera, so space dah penuh. So kamera ni Izzat pakai Sony. Kalau Sony nak tolong Izzat sponsor, yes, bolehlah dipersilakan. Ini sponsorship daripada Sony ataupun Rode, boleh kontak saya. Boleh apa, memory card ke nak sponsor mana-mana kedai gadget kan. Kita orang promote kedai gadget korang, jangan risau. Okay, sambung balik. Pasal kita bincang tadi pasal glitch. Glitch. Setakat ni aku tak nampak lagi. Tadilah ada comparison lah between glitch bila dekat Spider-Verse, glitch tu berlaku mungkin disebabkan
itu is all about tech punya thing lah, technical tech dan sebagainya, teknologi. Tapi aku tak pernah nampak lagi untuk dalam universe No Way Home adakah ketidaklengkapan spell tu ada glitch. Sebab mungkinlah Doctor Strange tu orang yang kita dah satu level, apa kita panggil, kalau dia levelnya tertinggi tu kita panggil apa? Supreme apa dia? Supreme pula. Supreme tu lah. So mungkin kelengkapan spell tu yang buatkan diorang tak glitch. Sama juga orang cakap dia another things lagi, kenapa Vulture masuk dalam universe the end credit Mobius tak glitch. Adakah dia masuk adakah itu disebabkan oleh spell collision Kingpin ataupun spell Doctor Strange? Betul? Make sense, faham. Antara dua tu. So Vulture tu masuk disebabkan apa? Collision yang Kingpin punya tu ke ataupun spell Doctor Strange? Tolong rakan-rakan di TikTok kami. Dan macam kita cakap awal-awal tadi kan, benda ni which is multiverse ni, lagi-lagi Sony lah Across the Spider-Verse. Marvel Studio pun dia orang dah collab dengan Sony untuk memperincikan. Benda yang pertama kita kena akui, sebab lepas aku baca news ni lepas keluar sinema, lepas tengok Across the Spider-Verse, adalah bila Miguel O'Hara nak explain kepada Miles Morales berkenaan dengan multiverse. Kan ada satu jalur jatuh yang macam Loki tu, yang dia keluar itu macam yang di-explain oleh He Who Remains kepada Loki. Dia punya cabang-cabang tu kan. So dekat situ kita nampak yang MCU memang take part into this Sony punya Across the Spider-Verse. Betul. And Miguel O'Hara pun sebab apa sempat kutuk lah, dia cakap what is Spider-Verse apa kan. Dia macam dia tak suka little shit from Earth 1999. Itu satu isu juga. Okey jap, itu kita bawa kelas sekali. Okey. Kita take note. Okey 199 MCU 199 mana satu kan, ataupun 616. Okey. Next kita apa dulu? Kejap, aku nak baca satu komen daripada TikTok. Dia beritahu yang pasal Vulture tu plot hole, there is nothing we can ubah sebab masa tu Sony belum work together dengan Marvel. Okey lah, boleh lah, kita boleh consider lah masa tu. Okey, faham. Okey, satu lagi je aku nak cakap, punca keserabutan ni berlaku disebabkan Gwen. Yes. Gwen sepatutnya Miguel dah bagi task dekat engkau tau. Betul. Kau settlekan spot. Lepas tu kau pergi berjumpa pula dengan Miles tu, kau pergi baca cinta-cinta, lepas tu tiba-tiba dah member satu dah hal. Another step ahead, dah kau pula pisang. Betul. So benda tu dia sepatutnya ada satu scene tu Miles dah macam okay, I don't trust you anymore dekat Gwen. Maksud dia dah terputus cinta tu. Tapi Gwen cantik kot. Tapi bila bercakap pasal Spot ni, ada cakap rumours ada deleted scene yang Spot dia pergi kalahkan villain-villain lain. Dia ada permulaan dia tu. Okay, masa tu villain tu tertawakan dia masa dia curi roti bla bla tu kan. And then the end credit scene tu dia datang, dia bunuh semua villain tu. So aku tak faham villain tu siapa. Villain villain tu apa, dekat dia lepak dekat bar tu. So originally dia bukan bar lah, dia bukan kedai speed mart macam tu lah kan. Dia adalah bar lah technically. Faham. Tapi memang tak ada scene tu, memang tak dimasukkan dalam. Sebab dia rasa macam hanging tu dah cukup power lah untuk end, untuk bagi orang shit. Memang power lah ending dia. Faham. Okay. Ada banyak benda lagi sebenarnya kita nak sembang. Jap, tadi kan tadi Izzat dah beritahu pasal apa yang akan berlaku di Beyond Spider-Verse. Prediction lah. Adik punya macam mana? Aduh. Maksudnya siapa? Kalau aku macam Izzat dia kata dia takkan. Kalau aku Black Prowlers takkan bergabung dengan Miles Morales. Aku rasa akan gabung. Sebab nanti bapak Miles akan dapat 2 bini lah. Satu bini daripada Earth-42, satu lagi bini daripada muka sama lah. Muka sama, dapat 2 lah. Jackpot. Susah lah nak cakap. Nak reserve komen, tapi kita bagi sikit komen lah. Mula-mula Miles Morales in Earth-42, which is the Prowler, takkan percaya apa yang Spider-Man cakap. Tapi at the end dia akan tolong Miles Morales Spider-Man. Faham kan? Sebab dia tak faham cerita pun, dia dah jadi jahat dekat universe tu. Sebab tu kita tengok dalam Into the Spider-Verse, tak ada Miles Morales ni memang sepatutnya jadi Prowler. Sebab tu bila Spider-Sense yang Peter Parker kan dapat sense kan bila dia first time dapat sense tu, dia berubah daripada hijau pink ke biru merah, which is dia dah bertukar daripada Prowler kepada Spider-Man. So sama dalam Earth-42, dia takkan faham.
dia takkan faham kenapa Miles Morales tu tercampak daripada universe lain. Tapi slowly bila Spot dah datang apa semua, Spider-Man lain datang untuk tolong, Miles Morales Prowler akan tolong juga Miles Morales Spider-Man. Itu je lah teori. Menarik. Teori untuk Beyond the Spider-Verse. Faham. Okay, so untuk berapa minit tadi bang? Kita lajak je. Tak Lajak, apa. Lajak je. Okay, alright. Sebab Easter egg sebenarnya banyak tau kita nak sembang. Betul. Ada 2-3 lagi. Contoh salah satunya Venom Spider-Man nama dia. Yang mana? Ni waktu Gwen Stacy punya band tu. Salah seorang ahli dia kalau ikutkan reference adalah Mary Jane. Okay. Anak dia tu. Ya, anak dia. Aku baca thread daripada Amber Heard. Yang mana Spider-Man? Band kan yang awal-awal yang waktu Gwen Stacy tengah main drum kan. Okay. Salah seorang ahli dia adalah Mary Jane sebenarnya. Oh. Ni tak salah aku lah. Kalau aku salah minta maaf lah. Tapi aku terbaca thread daripada Amber Heard. Tu satu. Second, Peter B. Parker daripada Universe 616B. Betul, B. Okay. Itu menariknya. Kita baru tahu Universe ada 616B pula ni. So apa sebenarnya signifikan 616B ni? Macam mana kan? Ini pun benda yang menarik yang kita tak tahu apa sebenarnya yang Sony ataupun MCU nak relate kan ada A, B, C semua ada punya universe ni. So adakah dia related sangat dengan 616 ataupun macam mana? Kan? Kita ni isu yang orang ramai suruh sembang. The Prowler. Yeah. Dalam satu scene Miles jumpa dengan The Prowler kan? The Prowler daripada Tom Holland Universe. Kita tak tahu itu adalah Tom Holland universe ataupun tak. Tapi pelakon dia adalah daripada pelakon yang sama yang jumpa dengan Tom Holland waktu dalam Homecoming. Okay. So wujudlah satu teori, itu adalah The Prowler daripada Homecoming punya universe. Tapi boleh jadi kita tahu game MCU ni dia saja je tunjuk macam tu. Betul. Tapi boleh jadi itu adalah variant yang muka sama. Boleh jadi macam tu. Tapi maksudnya indirectly kita dah nampak hint daripada Across the Spider-Verse ni yang menunjukkan mungkin Miles Morales memang akan wujud tak lama lagi dalam live action. Ya, betul. So sebab sekarang kita dengar rumours pun memang projek Miles Morales live action dah ada lah. Ya, memang dah ada. Kita tak tahulah siapa akan jadi pelakon dia, siapa yang akan berlakon and bila benda tu akan wujud. Syamik Mo yang menjadi voice pada Miles Morales, dia nak offer diri dia kan. Oh, ya ke? Tapi susah lah sebab yelah, betul. Voice actor dengan susah lah. So maksudnya kalau live action dia relatable ke dengan animation punya Miles Morales yang sekarang ni? Ya. Dia akan keluar daripada universe tu. Konon je lah. Dia akan keluar dan jadi live action. Bukannya dia stated as animation, bukanlah. Aku rasa dia akan daripada dua universe yang berbeza lah. Okay, cop. Sebab ingat tak bila macam kau pernah cakap ni, contoh satu Doctor Strange dia masuk dalam universe komik, dia akan jadi komik. Dia akan jadi komik. Dia akan jadi komik. Kalau dia masuk universe ni, dia akan jadi universe ni. Betul. And second, ingat tak bila dia masuk dalam Across the Spider-Verse, The Spot masuk dalam satu universe kedai Cina, which is itu adalah universe Venom. Dan universe tu kekal jadi universe tu. Maksudnya live action kan. Bila Spot masuk Lego lah. Okay, betul. Lepas tu ada komik kan. And persoalannya aku rasa macam universe yang kartun akan kekal jadi kartun. Betul. Universe live action akan kekal jadi live action. Faham. Maksudnya live action ni adalah satu universe separate daripada Across the Spider-Verse punya universe. Maksudnya kalau dia keluar ke universe lain, dia tak akan jadi kartun. Sepatutnya dia jadi macam tu lah. Sebab contoh macam Doctor Strange, bila dia masuk kan dia travel dalam No Way Home kan. Dia travel dia travel dalam Multiverse of Madness. Kan dia travel kan. Perasan tak? Bila dalam Multiverse kartun, dia jadi kartun. Okay. Kan bila yang apa jadi artwork, dia jadi artwork. Okay. Dia dengan American Chavez. So maksud dia, kalau berlaku dalam animated pula kan, macam contoh Spot tu, sebab dia tak keluar penuh tau, dia keluar sikit je. Okay, tapi aku percaya point dia kan. Aku faham point dia, tapi aku percaya Sony takkan korbankan lah dia, takkan korbankan Spider. animation. Aku still rasa
live action akan buat berbeza sebab yang ni dia dah terlibat dengan multiverse lah. Betul. So isu multiverse. Betul. So kalau dia nak bawa satu watak Miles Morales, dia akan cerita tentang Miles Morales sendiri je. Tapi Miles Morales ni pun ni last je. I mean Beyond Spider-Verse. Yelah, that's why aku rasa dia akan related dengan ni. Faham maksud sebab aku baca kat dalam ni, okay, dia kata dalam TikTok, Miles live action dengan animation tu different Miles. Betul. So dia akan jadi different. Okay. Sebab satu benda yang kita kena ingat dalam komik punya reference, Miles Morales adalah Spider-Man yang pernah duduk sama dengan Spider-Man biasa. Maksudnya Spider-Man pernah train dia sebelum Spider-Man mati kan. So benda tu tak ada lagi dalam live action. Sebab yang waktu dalam animation ni literally dia dapat kuasa, lepas tu Spider-Man mati. Betul. So dia orang tak sempat team lah dalam Spider-Man into the Spider-Verse kan. Okay. So mungkin live action boleh. Next Easter egg dia apa? Okay, aku ada satu soalan. Dia bukan Easter egg lah. Okay. What if kalau kita berada dalam position Miles? Maksudnya mana yang kita nak settlekan dulu? Kau ada 3 konflik tu kan? Okay, aku start dengan aku dulu lah kot. Aku still lagi dengan suggestion awal tadi. Aku akan collab lah kot dengan Bad Mice. Aku cakap, bro, kita dalam satu university, kau boleh selamat. Kau ada bapak kau ada 2 bini. So daripada Earth 42 dengan 1610. And then aku juga akan push Miguel, explain dekat dia macam, okay, sepatutnya kalau di awal plot tu sebenarnya boleh je ada a very smooth discussion. Maksudnya Miguel boleh tolerate dengan Miles. Okay, sekarang ni macam mana, apa yang kita boleh buat. Aku rasa kalau dia settlekan Spot pun tak ada isu kot. Tapi dia tak boleh juga sebab dia kena biarkan Spot bunuh bapak, matikan bapak Miles, baru dia boleh lepaskan Miles kan. So aku rasa the best thing is diorang settlekan Spot. Maksudnya Miguel, Spider Society, Team Gwen, sama-sama sekali dengan Prowler Bat, kita habiskan Spot lah. Kalau korang macam mana? Kalau korang berada di tempat Miles, apa yang korang akan settlekan dulu? Aku rasa Spot lah. The Spot tu yang menjadi ancaman sebenarnya. The real threat kan adalah The Spot, aku rasa. So kalau dia settlekan Spot, means that bapak dia tak mati, so universe akan incursion. So dia terpaksa so macam mana konflik tu? Sebab aku percaya, okay, kalau daripada No Way Home punya reference kan, ingat tak, diorang lawan tak adil, diorang lawan tapi multiverse tak jadi apa-apa pun. Kan? So boleh jadi benda yang sama je. Incursion, tak tahulah incursion. Sebab kalau incursion, takkan incursion universe mana yang akan berlaku incursion? Sebab incursion ni pun Miguel O'Hara explain dalam dia punya cerita yang dia menggantikan tempat Miguel O'Hara yang mati kat universe lain. Ingat? Disebabkan benda tu lah dia tak dapat mampu nak selamatkan that universe. Sebab universe tu memang totally collide. Betul. So rasanya Beyond the Spider-Verse ni dia sebab dia nak kena jaga plot hole. Dia tak nak bagi benda jadi plot hole. Apa yang dibuat adalah Miles, dia pertama kita tahu ending Across the Spider-Verse memang Spider Warrior memang on the way untuk selamatkan dia. So Miles, dia perlukan kawan-kawan dia untuk settle down everything juga, tiga-tiga masalah ni. Which is maybe kalau dia nak selamatkan ayah dia tak pergi sendiri selamatkan ayah dia. Dia maybe suruh Gwen selamatkan. Dia kena deal dengan Miguel O'Hara and dia kena deal dengan Spot. Betul. Urusan dekat, sebab kena ingat Spot cakap see you back in hometown Miles, Spider-Man. So means that kalau dia pergi hometown, dia nampaklah ayah dia. Itu teori je lah. What if kan? What if? Ajab. Alamak, aku lupa dah tadi. Aku nak apa benda aku dah cakap? Apa? Bila cerita tentang pasal benda tu, aku ingat semalam aku ada tengok Instagram siapa ni tau, dekat fake. Dia ada cerita tentang beberapa terms yang digunakan dalam Marvel. Contohnya dalam Spider-Verse, Across the Spider-Verse, dia mention tentang perkataan canon event. Kalau dalam Loki, dia mention apa? Apa yang menyebut Nexus event kan? Nexus event. Dia baca. Satu lagi apa dalam
Doctor Strange. Doctor Strange apa istilah dia yang dipanggil dia yang menyebabkan incursion? Lupa dah. Aku lupa lah. Tapi 3 terms yang berbeza-beza lah. And terms tu pun membawa maksud yang berbeza-beza. Betul. Tu benda tu menarik pada aku. Betul. Ada satu poster yang dia tunjuk Loki introduce us to Nexus event. Across the Spider-Verse introduce us to canon event. Ada satu kat bawah, lupa. Dia poster Betul. Kau follow ni tak? Fitnificent. Aku dalam ni tak ada Instagram. Tak ada. Nak buka ke? Mana satu lah. Okay, sementara tu aku dalam masa yang sama kan Deep kan, aku terfikir satu benda. Boleh jadi tak Miguel O'Hara tu, universe yang dia pergi jumpa anak dengan bini dia yang hidup tu, sebenarnya incursion bukan disebabkan dia, tapi disebabkan tragedi Loki, Wanda dan yang lain. And ni lah masuk Ant-Man lah. Sebab banyak benda kan yang menjadi punca pada multiverse punya isu ni. Tapi dia ada bagi tahu tak sebab disebabkan dia masuk insiden tu disebabkan oleh diri dia. Dia terlalu lama dalam universe. Tapi dia cakap macam tu je lah. Masuk incursion. Macam ni incursion tu boleh jadi kan. Tu benda yang dia tak mention pun dalam tu. Boleh jadi incursion tu bukan disebabkan dia. Incursion tu disebabkan benda-benda yang lain dalam MCU punya universe ni. Weh, kita 38 minit Okay, kejap. Aku ada baca satu yang dia kata Miguel tu vampire ke? Yeah. Okay. Sila Nick. Ada orang cakap dia, aku tak ada baca lagi mana-mana teori yang mengatakan dia vampire. Tapi dia sebenarnya kan dia ada lab eksperimen kan towards badannya kan. Betul. So dia dah ambil elemen-elemen laba-laba tu. Ada taring dan sebagainya. Betul. So ada cross dan sebagainya. Benda tu karakteristik spider tu yang ada dalam badan dia. Kalau vampire tu aku tak sure dia ada relatable dengan vampire sebenarnya. Ada relatable. Fitnificent ada beritahu juga pasal benda ni dekat story dia. Dia cakap yang Miguel O'Hara ni dia adalah sekeras-keras laba-laba, selembut-lembut vampire. Ke itu analogi sahaja? Lebih kurang sebab kita analogi nampak lah. Okay, betul, sebab kita nampak bila dia lawan dengan Vulture dengan dalam Gwen punya universe kan dia hampir menjadi vampire. Okay. Dia macam dia keluar dia punya karakteristik yang betul. vampire kan. Lepas tu bila dekat dalam lab pun dia ambil injection. Dia suntik. Dan dia pun memerlukan injection tu kan sebenarnya kalau ikut reference pun. Okay, faham. So ada apa-apa lagi lah? Yang terakhir adalah Earth 1999. 1999. Okay, ni antara debate lah kan. Sebab kalau dalam Doctor Strange diorang refer the main universe which is dalam MCU universe adalah 616. Sedangkan Kevin Feige pernah kata itu adalah 199 kan. 616 merujuk kepada komik punya kan. Komik punya. Tiba-tiba dalam Spider-Man Across the Spider-Verse, Miguel O'Hara mention universe Doctor Strange tu sebagai 1999. So sekarang ni mana satu? 1999 ataupun 616? Aku rasa itu adalah perdebatan kapitalis tu lah yang sendiri. Dia orang macam okay, this is good, this universe is good for their business. Lepas tu yang Sony kata tak boleh, I nak stick one nana juga, so boleh combine dengan I punya storyline. Tiba-tiba Kevin Feige tak boleh, nanti Disney marah. So aku rasa kita sebagai peminat kita jangan argue sebab itu adalah keputusan kapitalis. Tapi Kevin Feige pun cakap 1999. Oh iya ke? Okay. Dia yang mention tu sebagai 616 hanyalah dalam Doctor Strange je. You are from Earth 616. We label you as Earth 616. Itu jadi persoalan dia. Kenapa? Adakah sebenarnya kalau ada satu konsep, ada satu teori yang kata 616 tu merujuk kepada the main universe. So dalam MCU the main universe adalah Doctor Strange tu lah. So diorang rujuk kepada 616. Tapi yelah komik kita tahu 616. Tapi ada teori juga, pernah baca teori juga yang bahawasanya 1999 dengan 616 ni adalah universe yang sama, cuma dilabelkan oleh faham tak? Berbeza orang yang labelkan dia. Macam contoh dalam Across the Spider-Verse dia labelkan 1999 kan. Sedangkan dalam No Way Home dalam Multiverse of Madness dia letak 616, dia label. Lain orang lain label dia. Macam tu lah. Betul. Ni dah ada komen banyak membantu ni.
Kevin Feige tak claim E1999 tu Iman Vellani yang bagi tahu daripada Ijar. Dan Jatko Razak, Nexus event, canon event dengan absolute point dalam What If dalam Doctor Strange. Yes, absolute point tu benda yang kau tak boleh nak ubah kan. Betul. Benda tu akan berlaku. Okay, tapi ada teori absolute point tu macam kita revise sikit absolute point ni, nak tak nak Christine takkan boleh kahwin dengan Doctor Strange. Same goes tu macam Gwen takkan bersama dengan Peter Parker. Sebab kan dia cakap every universe Gwen akan akan mati kan. Salah seorang. In case of Gwen yang kita Ghost Spider Ghost ni, Peter Parker yang mati sebab Peter Parker jadi lizard. Betul. Okay, aku ada pertanyaan. Adakah Miles Morales boleh berkahwin ataupun boleh together dengan Spider-Gwen? I think in terms of universe yang berbeza. Benda ni kan diorang cakap anak dia akan glitch ke? Diorang cakap masa betul. Aku tengah fikir tengah mengandung glitch. Tengah mengandung kembang kempis. Macam mana anak on? Adib, apa pendapat kau? Tak, benda ni sebenarnya memang Miles pun cakap dekat dalam Across the Spider-Verse. Dia cakap, Gwen yang cakap, Gwen's fate is not with the Spider-Man. Lepas tu Miles kan nak pegang tangan dia masa tu, kalau ingat. Kan? Tapi tak jadi. Nak try. Even kita tahu Gwen cakap yang bahawasanya Miles ni umur dia lagi muda daripada Gwen. Kan? Betul. You are such younger than me. Dan apa yang Miles cakap, it's worth trying because we are from different universe. Tapi kita tak tahu jawapan dia macam mana. Kan? Kita tak tahu boleh ke dia orang ni. Sebab dia takut jadi macam Miguel O'Hara lah. Kalau dia dah memang decide nak stay dekat universe tu, dah ada anak apa semua, dia akan jadi incursion lah. Berat dugaan jadi superhero ni. Berat. Betul. Berat nanang. So begitulah. Kita dah dah 40 minit dah. Okay. Ada topik lain pula kita nak bincang sekejap lagi. Alright, thank you untuk yang mendengar dekat podcast kami dekat Spotify, dekat YouTube dan TikTok, sebagainya. Instagram. So jangan lupa untuk terus support Sema Marvel. Jangan lupa tekan butang subscribe dekat YouTube Sema Marvel. Jangan lupa tekan butang follow kami di TikTok dan Instagram Sema Marvel. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk follow kami dan letak rating 5 star di Spotify. Dan kalau korang nak Anip terus tengok nak tengok Anip dekat Sema Marvel ni, yelah, jangan lupa untuk sponsor. Bayar mahal ni. Betul lah. Dengan ada sponsornya, kita akan menjanjikan konten yang berkualiti. Mahal bayar Anip ni. Okay, alright. Bye-bye. Thank you, guys. Assalamualaikum. Ciao.